Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good afternoon to ma'am. So today, our group will present about child marriage, a violation of human rights. So I'm going to present about the definition and why it does violate the human right. So what is child marriage? According to UNICEF at their website, child marriage is defined as a marriage of a girl or boy before the age of 18 and refers to both formal marriage and informal union in which children under the age of 18 live with a partner as if married. Child marriage can affect both girls and boys, but mostly girls, especially in South Asia. South Asia has the highest rates of child marriage in the world. 45% reported among all women aged 20 to 24 years married before the age of 18, while 70% are married before the age of 15. So why is it violate children's right? Children marriage place these innocent children at high risk of violence, exploitation, and abuse. Began as a practice to protect unwelcome sexual advances and to gain economic security. Child marriage has undermined the very purposes it was meant to achieve. Consensual sex with girls below a minimum age constitutes statutory rape. The same act with a similar age girls goes unsanctioned by the protective mental of marriage. Next. Okay, thank you to Mr. Muhammad Shauki. Now I am going to present about the causes of child marriage. There are three causes about this child marriage. First of all, it is poverty, common belief, and protection. Okay, next. Okay, as for poverty, it's because they need to reinforce social ties. It is because their daughters' financial security as reduce the economic burden of daughters placed on the family. Okay, we can conclude that marriage brings a dowry to the bride's family. Okay, next. Okay, second is common belief. Okay, is common belief why uh, the child marriage happen? It is because the common belief which parents that think the more educated kids, the more dowry. Second, as economic burden for their family of origin, and as Parayatdian, parents do not want to invest in girls' education because considered worthy as girls will be moving to the group's household. Okay, which means girls we had education have more dowry than girls without education. Okay, Next. next. Okay, next is protection. Okay, the third causes for the child marriage to happen is uh, about protection. Married girls are considered a liability to family honor. Among the parents that marrying their daughters young should protect them from rape, premarital sexual activity, unintended pregnancies, and sexual transmitted infections, especially human immunodeficiency virus (HIV) and AIDS, which can cause from the uh, from In other words, is sex. Okay. To ensure chastity. and virginity of the bride, just avoiding personally dishonoring of the family. That to avoid from the
this sickness, the parents married the child, make their child married with the others. Okay. Next, I give to Muhammad Izzat Farhan. Okay, there are several effects of child marriage. One of the effect is can affect to education, health, pregnancy, and marriage violence. Okay, in the aspect of education, perkahwinan child marriage ni dia boleh efek kepada pendidikan seseorang gadis tu, anak perempuan tu, especially pada perempuan lah, sebab bila mana seorang perempuan tu dia kahwin dah berkahwin, dia dah ada suami, so dia punya tanggungjawab dia is more kepada family, and especially bila mana dia dah pregnant, ada anak, dia akan fokus kepada dia punya children, anak-anak dia. Okay. So dia akan efek pada education. So untuk melahirkan wanita yang berkerjaya dan berpendidikan tu, dia akan efek pada kerajaan juga. Okay, next. Okay, the next effect is it is also effect to the health of the children, of the girl. Okay, dia sebenarnya efek dia mostly kepada girl lah, perempuan, sebab perempuan yang banyak akan terdedah dengan masalah kesihatan untuk masalah dalam perkahwinan ni. Contohnya adalah dalam aspek psikologi. Okay, dalam aspek psikologi ni, dia boleh efek kepada dia punya, dipanggil apa ni, post traumatic stress disorder, PTSD, ataupun kita boleh panggil sebagai dia sebagai gangguan tekanan pasca trauma ataupun gejala kemurungan juga. Kita boleh tengok dekat US contohnya, perkahwinan bawah umur untuk perempuan ni dia boleh menjejaskan kesihatan mereka. Contohnya boleh menyebabkan penyakit seperti masalah kanser, heart disease, diabetes, stroke and so on. Boleh juga tengok juga dekat bahagian Sub-Afrika, dekat bahagian Afrika, di mana kanak-kanak yang perempuan yang child marriage ni dia boleh juga terdedah dengan penyakit lain seperti HIV, AIDS dan sebagainya, sebab mereka ni aktif secara seksual yang belum berkahwin lah, untuk dijangkiti dengan HIV. Next. Okay, child marriage ni juga dia boleh efek kepada marriage violence, yang mana kita boleh tengok lah, kalau budak-budak ni dia mostly bawah umur kahwin, so dari segi kematangan diri mereka, kematangan pemikiran diorang juga untuk menghadapi cabaran dalam perkahwinan ni adalah kurang matang. Jadi dia boleh menyebabkan berlaku mungkin pelbagai perselisihan faham antara diorang sebabkan kematangan diorang dari umur diorang yang masih muda. And dari segi aspek seksual juga, dia boleh jadi juga lebih kurang macam culture shock pada diorang, sebab pada bawah umur yang sangat muda, diorang terpaksa menghadapi untuk berhadapan dengan hubungan seksual. So dari situ dia rasa macam satu pengalaman yang sexual experience of as person, macam satu perasaan untuk mereka. So dia secara langsung juga boleh menyebabkan kepada masalah kemurungan dan sebagainya. Okay, next. Okay, last kali dia juga boleh efek kepada pregnancy. Dari segi aspek pregnancy ni, kita boleh tengok physically orang girl ni bawah umur, body dia kecil, masih belum kuat untuk menghadapi kelahiran lah. So bila dia birth tu, kita boleh tengok lah
macam ni apa ada contoh percentage ni ramai perempuan bawah umur ni dia menghadapi masalah apa tu boleh meninggal bila mana dia birth sebab dia tak ada apa tu risiko kematian yang tinggi sebab dia fizikal dia belum kuat untuk menghadapi untuk melahirkan anak. Okay, next. Okay, terima kasih. Okey, seterusnya ni saya akan membentangkan tentang dua kes tadi yang pernah berlaku dalam yang melibatkan child marriage law ni, dan satunya daripada Nepal. Satu lagi yang saya akan bentangkan kejap lagi daripada Pakistan. Okey, yang daripada Nepal ni, okey, seperti mana yang kita sedia maklum, Nepal adalah satu negara yang tidak membangun, yang agak mundur. Jadi dia memberi efek kepada dia punya legal system dia, yang mana legal system dia tak mampu untuk nak bagi satu definition yang tepat tentang age ataupun umur yang definekan seorang kanak-kanak. Okey. Yang mana kalau ikutkan dia punya Nepal punya legal system, the marriage law, dia punya terms girl tu digunakan katanya digunakan 14 tahun ke bawah, dan juga terms woman digunakan untuk 14 tahun ke atas. Dan dalam Bagus. okey, ada masalah teknikal sikit sekejap tadi. Okey. Okey, kita sambung balik. Okey. Okey, macam kita tahu dalam Children's Act pula, dia mendefinekan perkataan child tu kepada orang yang berumur 16 tahun ke bawah. So dia tak tally, dia tak bertentangan dengan apa yang dalam Children's Act dan juga dalam Nepalese punya legal system. And pada masa yang sama pula, Labour Act of 1991 defineskan child tu dalam sebagai person yang 14 tahun ke bawah. So benda tu membuatkan berlakunya kecelaruan dan juga berlakunya timbulnya apa orang panggil ni lah perbezaan. Okey. So dikatakan juga Nepalese punya child marriage law ni, dia tidak memberi satu elemen punishment yang cukup ataupun memberi satu hukuman yang setimpal dengan apa yang dibuat, dan benda tu juga membawa kepada apa diskriminasi, kuasa diskriminasi yang meluas. Okey, dinyatakan di sini bila mana perkahwinan yang melibatkan perempuan di bawah umur 10 tahun, dia boleh dipenjarakan daripada 6 bulan ke 3 tahun. Itu 3 tahun itu adalah maksimum, dan juga boleh dikenakan denda jika dia sabit kesalahan 1,000 sehingga ke 10,000 rupiah. Tapi bila perkahwinan tu melibatkan lelaki yang bawah umur 10 tahun, benda ni sama. Lelaki cuma bezanya hanya lelaki dan perempuan. Tapi dia akan mendapat hukuman yang kurang daripada itu. Maknanya dia hanya dapat penjara hanya 6 bulan. Itu pun 6 bulan tu adalah maksimum, dan juga fine dia hanya RM10,000, yang mana telah ditetapkan memang sebegitu, RM10,000. Kalau tadi kita tengok tadi girl tu RM1,000 dan dia punya dia punya maksimum dia RM10,000. Ini RM10,000. So benda tu berlakulah diskriminasi terhadap gender dekat dalam Nepalese punya legal system ni. Okey. Okey. Next.
Next. Okay. Okay, so saya keluarkan di sini ada 3 benda yang buatkan Nepalese punya law tu ada sedikit kekurangan ataupun sedikit kelemahan di dalam dia. Okay, yang pertamanya adalah the lack of strict liability in the law. Maknanya dia tak ada satu ketetapan yang tetap. Satu ketetapan yang tetap. Dia tak ikut dengan dia punya law tu. Okay, itu yang pertamanya. Okey, yang keduanya inadequate fine, maknanya dia tak apa yang kesalahan yang dibuat tu tak setimpal dengan apa yang dia buat. Dan bertambahlah tadi kita sebut dah pasal perbezaan gender yang berlaku tu, so membuatkan benda tu inadequate fines. And reporting requirement. Okey, kita tahu yang Nepal ni satu negara yang mundur. So dia punya communication dia dari segi dia punya komunikasi dia agak lemah. Dia akan banyak kekurangan, masih banyak kawasan-kawasan pedalaman yang tak ada rangkaian pun, tak ada rangkaian internet yang elok pun. So benda tu dia nak sampaikan maklumat tu menjadi susah sebab sekarang ni melibatkan semua perkara melibatkan IT, melibatkan informasi teknologi. So benda tu membuatkan akan ambil masa yang lama, padahal kalau ikutkan kes yang melibatkan ni perlu difilekan dalam masa 3 bulan je daripada child marriage tu, daripada berlangsungnya perkahwinan tu. So benda tu akan menyebabkan berlakunya kebincangan lah. Okey. Okey, di sini juga saya akan nyatakan, okey, ada satu sebelum saya masuk kepada Pakistan tu, ada satu kisah yang dikongsikan daripada seorang unknownnya yang saya ambil sources dia daripada Nepal Report on Child Marriage, Forum for Women Law and Development 2006. So itu dia resource dia. Okey, dalam cerita ni dinyatakan bahawa dia ni adalah seorang budak perempuan. Dia telah berkahwin dengan seorang budak lelaki, yang mana budak lelaki tu umur dia 9 tahun. Dan perempuan tu umurnya pada masa dia kahwin tu umur dia 3 tahun. Kalau kita sebagai seorang manusia yang normal, kita tahu umur 3 tahun ni kita tak ingat apa-apa pun. Mungkin masa tu kita baru boleh nak berjalan, baru boleh nak bercakap, boleh nak bercakap. So dia pun sini nyatakan dalam cerita tu yang dia malah dia tak ingat pun. Dia tak ingat yang tentang dia punya perkahwinan tu, yang dia hanya ingat pada masa tu dia masih lagi terlalu muda. Lepas tu dia masih lagi dia tak boleh berjalan pun, dia cakap. So maknanya ibu bapa dia tu kena gendong dia, kena bawa dia pergi ke tempat yang untuk upacara perkahwinan tu. So dia cakap lah, dia nyatakan di sini memang dia menghadapi sangat-sangat kesukaran lah. Banyak kesukaran yang dihadapi sebab dia berkahwin dengan terlalu muda kan. Dia kena, of course bila dia kahwin ni kita akan ada tanggungjawab lah. Kena sapu sampah, kena buat kerja-kerja rumah. So benda tu dia cakap memberi satu beban lah dalam diri dia. Sebab pada masa tu sepatutnya dia sebagai seorang kanak-kanak yang baru nak mengenal dunia, dia sepatutnya mendapat satu pendidikan yang sempurna. Dapat pendidikan dari tingkat awal, lepas tu rendah ke menengah, and then ke seterusnya. Tapi pada usia dia sebegitu, dia kena lalui benda-benda yang macam tu. So agak menyedihkan lah bagi dia. Dia pun ada juga kongsikan yang dia ni tak cukup makan pun. Dia selalu je dia teringin nak makan macam-macam benda nak makan, tapi tak boleh disebabkan oleh kemiskinan, disebabkan oleh ni. Lepas tu dalam masa yang sama juga benda ni yang menimbulkan satu konflik lah. Bila tadi dah satu konflik lah sebab dia dah kahwin pada umur yang tak sepatutnya, umur 3 tahun. And then bila dah berkahwin, suami dia pula yang umur 9 tahun tu, bila dah membesar dia dera, berlakunya penderaan and so on. Lepas tu benda tu akan memberi kesan yang buruk lah kepada budak perempuan tadi. Okay, next. Okay, yang seterusnya ni adalah Pakistan. Okay, dalam cerita Pakistan ni pula, Pakistan ni kita tahu dia juga negara Islam. So dia ada dua law. Mana satunya Child Marriage Restraint Act of 1929. Yang mana dalam tu dia cakap
umur lelaki umur lebih daripada 18 tahun, contract child marriage ni shall be punishable with simple imprisonment which extend to 1 month or with a fine which may extend to 1,000 rupees or with both. Okay, but under Muslim personal law, a girl under age of 16 years old in the view of Child Marriage Restraint Act of 1929 incompetent to contract a marriage, maknanya untuk untuk budak perempuan yang bawah daripada umur 16 tahun dia tak boleh untuk nak berkahwin. Okey, maknanya dia kalau nak berkahwin kena atas daripada umur 16 tahun lah. Okey, next. Okey. And disebabkan itu juga lah berlakunya berlakunya kepincangan ataupun berlakunya kelemahan dalam Pakistan punya law ni. Okey. First sekali, okey, dia cakap dah yang mana kalau nak berkahwin tu kena umur 16 tahun ke atas. Kan, umur 16 tahun ke atas. Lepas tu, the adult husband contracting the marriage and the person who have solemnized it may be punishable. Dia akan dikira sebagai punishable, dia akan dikira sebagai criminal dan juga akan di-punishable. But if the girl do it by herself, maknanya kalau perempuan tu rela diri, dia rela dengan perkahwinan tu, maknanya benda tu valid dan disebutkan dalam, dinyatakan dalam tu adalah valid under Muslim law. So benda tu okey, kadang-kadang benda ni akan membawa tu yang cakap tu, benda ni akan membawa kepada resultnya kepada jenayah, bawa jenayah, akan bawa kepada pelacuran. Sebab kadang-kadang tu perempuan tu dia tak nak pun, tapi bila dah kita tahu, bila dalam keadaan ugutan, bila dah dipaksa, so terpaksa lakukan juga. And benda tu bila dah ada dalam law, dalam satu Muslim, ada under Muslim law, benda tu dibenarkan jika itu by herself, by her willing herself. So benda tu akan berlaku lah. So benda tu yang membawa kepada dua negara ni yang ada kelemahan lah, banyak kelemahan dari segi dia punya law dia, yang mana child marriage dia tidak dipraktikkan dengan sebetulnya. Okey. Itu je. Next. Next. Habis. Next. Seterusnya. Siapa seterusnya? Aimar Rizal ke Hasnan? Buka mic. Hello. Okay. So thank you for Hazif. Inshallah for today, I'll explain to you about relevant articles relating to child marriage. It's actually about 12 articles that we found about relating to child marriage. Firstly, I will explain to you about CRC, which is Convention on Right of the Children. Convention of the Right of the Children was carefully drafted over the course of 10 years, about 1979 until 1989. Okay, and then CRE recognized that children are entitled to human rights in their own right. Thus, the CRC reflects a movement away from the view of child as recipient of privilege. Okay, and then so a lot of articles, we found 12 articles about relating to child marriage. First, Article 1, child means every human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. Sorry.
Secondly, Article 2, freedom from discrimination on any ground, including sex, religion, ethnic or social origin, birth or other status. Article 3, in all action concerning children, the best interest of the child shall be primary consideration. And until the lot of Article 6, which is maximum support for survival and development. Article 12, the right to express his or her views freely in all matters affecting the child in accordant maturity. Article 19, the right protection from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parents, guardian, or any other person. Article 24, the right of to health and to access to health service and to be protected from harmful traditional practice. Article 28 and 29, the right to education on the basis of equal opportunity. And Article 34, the right to protection from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. And Article 35, the right to protection from abduction, sale or trafficking. And lastly, the Article 36, the right to protection from all forms of exploitation prejudicial to any aspect of the child welfare. And then, as I will explain to you a child marriage as a gender violence. As we know, child marriage often leads to violence against a child wife, while CEDAW, CEDAW, I'm sorry, it is CEDAW. stand for CEDAW. It is stand for the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. All right, CEDAW, isn't it, Azif? All right, thank you. CEDAW explicitly mentions forced marriage in its general recommendation on violence against women as form of family violence. And the committee has read Article 2, 5, and 10 together, has observed that the traditional attitudes by which women are regarded as subordinates to men or as having stereotype roles perpetuate widespread practice involve violence or caution such as forced marriage. And recommendation clearly requires states parties to take effective steps to overcome family violence. All right, that's all from me. Next, I will pass to. Okay, so that's the last one. So thank you for all for your explanation and your presentation. So that's all from us for the child marriage. So anyone want to add their own conclusion? Is that please? Okay, for conclusion, is there a slide? No, no slide. Okay, so we can see that the child marriage ni dia punya dia punya cause paling utama lah, punca utama lah adalah faktor kemiskinan. Mana family dia tak boleh nak tak boleh nak support untuk biaya anak-anak dia, nak bayar pendidikan pun tak boleh juga. So untuk mudahkan kerja dia bagi anak dia untuk kahwin, tapi
dalam memudahkannya juga, child marriage ni dia banyak efek, negative effect kepada anak tu sendiri lah. So by the way, kesimpulan dia, tak ada masalah nak kahwin. So but child marriage is not a good choice lah, and we must make a decision that to marriage in a suitable age. Bila dah cukup umur, dah stable, financial and so on, so we may proceed to the marriage. Thank you. Yeah, thank you, Izzat. So that's all from us. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.